أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي إني أعوذ بك من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton? Semoga kita semua sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk memperbolehkan kita beribadah kepadanya, khususnya di dalam 10 malam yang terakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin. Bertemu lagi kita di dalam satu lagi episod yang mana kita membincangkan tentang surah-surah yang berada dalam Al-Quran, khususnya dalam Juz Amma. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan tentang surah Alam Nashrah ataupun surah Asy-Syarh, atau juga dikenali sebagai surah Al-Insyirah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, dan kami telah menurunkan bebanan daripadamu, dan bebanan yang memberatkan punggungmu ataupun memberatkan belakang badanmu itu. Dan kami juga telah meninggikan sebutan namamu. Dan juga maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kesenangan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kesenangan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarh ataupun surah Alam Nashrah ataupun surah Al-Insyirah. Surah ini adalah dari jenis Makkiyah, maksudnya surah yang telah diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi sedikit pengenalan tentang surah ini adalah surah ini kalau kita amati dan kalau kita hayati makna-maknanya, ia adalah semacam bentuk hiburan ataupun semacam bentuk penenangan daripada Allah SWT untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah adalah bukan kehidupan yang mudah, bahkan kehidupan yang dihadapi dengan pelbagai tentangan, pelbagai cabaran, pelbagai kesusahan yang dilontarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah antara surah-surah ataupun antara ayat-ayat yang Allah turunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghiburkan hati baginda dan untuk memberikan kecekalan kepada baginda agar terus baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa dan terus berjuang dalam menyampaikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sini insya-Allah kita akan lihat pada ayat yang pertama sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Di sini kita lihat apakah maksudnya dengan pelapangan dada. Jadi pelapangan dada di sini para ulama pelbagai tafsiran mereka telah berikan, antaranya adalah memberikan hidayah, memberikan ilmu pengetahuan. Ataupun kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat ke-125. Firman Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Maksudnya, siapa ataupun barang siapa yang Allah mengkehendaki baginya panduan ataupun Allah menginginkan hidayah baginya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah akan menyempitkan dadanya seolah-olah dia sedang menaiki di sebuah tempat yang tinggi ataupun sedang menaiki langit. Kita tahu kalau semakin tinggi tempat kita pergi, semakin kurang oksigen. Jadi ia ibarat kesempitan dada bagi orang yang tidak menerima Islam. Jadi di sini juga kita lihat antara maksud pelapangan dada itu adalah ketenangan jiwa. Kerana keimanan membawa ketenangan jiwa, dan apabila jiwa kita tenang, dada kita ibarat terasa lapang. Walaupun macam mana sukar pun ujian kita hadapi, kita tahu bahawa ini adalah datang daripada Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita atau mensia-siakan kita, maka disitulah datangnya kelapangan dada. Dan juga surah ini adalah surah yang menggambarkan keunggulan ataupun kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ayat yang pertama sahaja menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita lihat dalam peristiwa yang lain ataupun dalam keadaan yang lain, Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau meminta kepada Allah dengan berdoa, Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkanlah dadaku. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah Taala untuk melapangkan dada, tetapi Allah memberinya kelapangan dada. Dan juga tanpa dimintalah. Jadi kita lihat keunggulan ataupun kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, bahkan lebih tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan anbiya yang lain. Antara makna kedua ataupun makna kedua bagi pelapangan dada ini juga adalah ditafsirkan oleh para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencuci hati baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kotoran ataupun daripada noktah syaitan. Kerana setiap hati anak Adam itu mempunyai titik hitam noktah, yang mana itu digelar ataupun dikenali sebagai noktah syaitan. Kerana di situlah noktah tersebut akan menjadi besar, seperti mana apabila kita mengikuti bisikan syaitan ataupun mengikuti jejak langkah syaitan, ia akan membesar dan akhirnya akan meliputi hati kita. Tetapi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibersihkan daripada noktah tersebut. Itu makna yang kedua bagi pelapangan dada yang dimaksudkan dalam surah ini, alam nashrah laka sadrak. Jadi saya rasa cukup sampai di sini juga perkongsian kita tentang surah Asy-Syarh. Semoga ia mendorong kita untuk lebih kita membaca surah ini dan juga kita lebih memahami ayat-ayat Al-Quran apabila kita membacanya, dengan harapan apabila kita memahami ayat-ayat Al-Quran, lebih mudah untuk ia masuk ke dalam hati kita, lalu melembutkan hati kita dan membawa cahaya kepada hati kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.